Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mengadakan sebuah forum online tentang kesan kegagalan menghayati falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Bersama kita ialah 3 orang panel, iaitu Encik Alif Hakimi bin Muhammad Fauzi, Encik Muhammad Syahir bin Syukri dan Encik Muhammad Afif bin Ahmad Zaidi. Dan saya sebagai moderator, iaitu Encik Muhammad Nur Syafiq bin Nordin. Baiklah, sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, iaitu kesan kegagalan menghayati falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia, saya akan menerangkan sedikit tentang apakah itu yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah satu usaha untuk memupuk potensi individu secara menyeluruh agar dapat membentuk insan yang seimbang dari segi kecerdasan, semangat, emosi dan badan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini menjadi dasar pendidikan di Malaysia yang bermaksud bahawa semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia haruslah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kita akan masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu kesan kegagalan menghayati falsafah pendidikan kebangsaan. Kita akan pergi kepada kesan yang pertama, iaitu kesan terhadap agama. Di sini kita ada Encik Muhammad Syahir bin Syukri untuk memberi penerangan lanjut. Terima kasih kepada moderator kita, Encik Muhammad Nur Syafiq. Sebelum kita pergi jauh kepada kesan kegagalan daripada konteks agama, saya akan memberitahu apa itu kepentingan konteks agama terhadap falsafah pendidikan negara di Malaysia. Konteks agama boleh diibaratkan sebagai jalan yang memimpin kehidupan seseorang ke arah yang benar. Disebabkan dengan agamalah kita dapat mendidik rohani yang menjadi kayu ukur kepada tahap kejayaan seseorang. Konteks agama terkesan kerana ia merupakan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dengan menjadikan ciri-ciri percaya dan patuh kepada Tuhan sebagai ciri yang pertama yang penting untuk dihayati oleh rakyat Malaysia. Okay. Kita pergi kepada kesan kegagalan daripada konteks agama. Kesan dari konteks agama sangat mendalam dan akan timbul doktrin yang ekstrim seperti sekularisme dan liberalisme jika konteks ini gagal dihayati. Kegagalan terhadap penghayatan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia bakal mengakibatkan ideologi sekularisme yang menjadikan tuntutan duniawi sebagai teras kehidupan manusia, sekaligus menjadikan manusia bersifat materialistik dan berkepentingan yang mengakibatkan keruntuhan sistem agama. Jadi jelaslah di sini, jika kita gagal untuk menghayati falsafah pendidikan Malaysia, konteks agama ini akan menjadi lebih parah dalam rakyat Malaysia. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Muhammad Syahir bin Syukri. Saya setuju dengan pendapat anda, iaitu kesan kegagalan menghayati falsafah kebangsaan akan memberi kesan kepada konteks agama. Seperti yang dikatakan, akan melahirkan golongan liberalisme. Seterusnya, kita akan pergi kepada Encik Alif Hakimi bin Muhammad Fauzi. Apakah kaitan politik ini terhadap kesan kegagalan menghayati falsafah pendidikan kebangsaan? Terima kasih Encik Muhammad Nur Syafiq bin Nordin. Saya berpendapat sekiranya politik gagal menghayati falsafah pendidikan kebangsaan, ini akan memberikan impak negatif kepada aspek politik negara. Hal ini akan menyebabkan rakyat berpecah belah kerana tiadanya pendorong ataupun pemimpin yang mentadbir negara secara telus tanpa berpegang kepada prinsip falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, akan berlakulah kes-kes yang melibatkan isu sentimen perkauman, etnik dan agama
kerana tiada penekanan daripada matlamat falsafah pendidikan kebangsaan supaya menyuruh rakyat agar sentiasa hidup dalam perpaduan. Seperti mana yang diterapkan dalam matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan individu yang bertanggungjawab terhadap diri, agama, masyarakat dan negara. Kesan kegagalan dalam hayati falsafah pendidikan kebangsaan ini akan menjadi asbab musabab kepada berlakunya kes-kes rasuah. Ini adalah kerana dalam kalangan ahli politik berlakunya pencanggahan pendapat dan dari segi ideologi yang tiada berkesudahan, sehinggakan rasuah menjadi inisiatif bagi mendapatkan kemenangan majoriti daripada setengah pihak. Jelas sekali dapat dilihat keadaan politik pada masa kini semakin rosak kerana tiadanya penghayatan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan disebabkan oleh tiadanya perjuangan untuk rakyat selain menggunakan politik demi kepentingan sendiri. Jadi apa yang boleh saya rumuskan, penghayatan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan sangatlah penting, terutama dalam bidang politik, kerana falsafah pendidikan kebangsaan memberikan panduan kepada mereka dalam memerintah negara. Ini akan menyebabkan negara dapat mencapai kemajuan di samping rakyat dapat hidup dalam perpaduan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Alif atas penerangan yang diberikan. Saya setuju bahawa jika kita gagal menghayati falsafah pendidikan kebangsaan, dari segi politik kita akan menghasilkan seorang pemimpin yang tidak berwibawa yang akan menyebabkan masyarakat berpecah belah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada Encik Muhammad Afif bin Ahmad Zaidi. Encik Afif, apakah pendapat Encik Afif tentang kesan kegagalan menghayati falsafah pendidikan terhadap individu? Okey, baiklah. Kesan negatif terhadap individu ini terdapat banyak unsur yang memainkan peran yang penting untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Contohnya ialah kesan negatif apabila unsur jasmani dipandang rendah oleh seseorang. Tubuh badan mereka akan menjadi lemah dan mereka akan menjadi lesu dan tidak bersemangat untuk belajar. Apabila tubuh badan mereka tidak berada dalam keadaan yang baik, hasil kerja yang dilakukan oleh beliau akan berkurang dan kualiti kerja juga akan berkurangan. Bila kualiti kerja berkurangan, ia akan memberi impak besar kepada individu tersebut. Okey, dan terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Afif bin Ahmad Zaidi. Sedikit saya ulaskan apa yang dikatakan oleh Encik Muhammad Afif bin Ahmad Zaidi, di mana beliau mengatakan bahawa kesan terhadap individu akan menyebabkan jasmani seseorang individu itu akan berada pada tahap yang rendah. Dan apabila jasmani berada di tahap yang rendah, ia akan menghasilkan sebuah kerja yang tidak memuaskan. Di situ ia akan menunjukkan bahawa apabila kita gagal menghayati falsafah pendidikan kebangsaan ini, kita akan menghasilkan sesuatu perkara yang tidak berada pada tahap yang kita patut capai. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kesan terhadap sosial dan masyarakat. Soalan ini saya akan tujukan kepada Encik Muhammad Syahir bin Syukri untuk memberi penerangan lanjut. Terima kasih lagi sekali kepada moderator kita, Encik Muhammad Nur Syafiq. Okey. Apakah kesan yang akan terjadi kepada konteks sosial jika kita tidak menghayati falsafah pendidikan kebangsaan Indonesia ialah terjadinya perpecahan kepada perpaduan kaum di Malaysia. Perkara ini amat buruk dan Malaysia sudah menerima tamparan hebat terhadap perpecahan dari perpaduan kaum menerusi peristiwa yang menjadi memori hitam dalam sejarah Malaysia, iaitu peristiwa
13 Mei yang menggemparkan keharmonian Malaysia. Ini menyaksikan perpaduan Malaysia telah retak dan boleh mengakibatkan perkara buruk sehingga pertumpahan darah boleh berlaku. Perkara ini disumbangkan antaranya oleh sifat tiada hormat menghormati, kuatnya sifat perkauman dan hilangnya integriti dalam diri individu di dalam masyarakat tersebut. Ini berakibat buruk dan menjadi mesej perpaduan Malaysia perlu diperkukuh melalui persefahaman antara kaum dan hormat menghormati. Jadi, jelaslah sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghayati falsafah pendidikan kebangsaan agar perpaduan yang kita bina setelah sekian lama dapat berkekal dan menjadikan Malaysia negara yang harmoni dan yang selamat. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Muhammad Syahir bin Shukri. Seterusnya, saya akan menambah sedikit kesan iaitu kesan terhadap ekonomi. Apakah yang akan terjadi apabila kita gagal menghayati falsafah pendidikan kebangsaan terhadap ekonomi negara? Pada pendapat saya, ekonomi negara memainkan peranan penting terhadap falsafah pendidikan kebangsaan kerana melalui falsafah pendidikan kebangsaan, kita dapat melonjakkan ekonomi negara ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, melalui dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan, kita dapat melahirkan usahawan-usahawan ataupun cendekiawan yang boleh berfikir bagaimana untuk meningkatkan nilai sesebuah negara itu. Apabila usahawan yang berjaya dapat dilahirkan, di situ mereka akan membawa nama Malaysia di persada antarabangsa dan melalui perkara tersebut, secara tidak langsungnya ekonomi di negara kita akan melonjak naik. Sebab sekiranya kita gagal menghayati falsafah pendidikan kebangsaan, ekonomi di negara kita tidak akan tercapai seperti yang kita lihat pada masa kini. Hal ini kerana falsafah pendidikan kebangsaan telah menjadi dasar terhadap pendidikan di Malaysia sejak sekian lama. Baiklah, setelah kita berbincang tentang kesan-kesan kegagalan menghayati falsafah pendidikan kebangsaan, jelas kita tahu bahawa terdapat 5 kesan, iaitu kesan terhadap agama, kesan terhadap politik, kesan terhadap individu, kesan terhadap sosial dan juga kesan terhadap ekonomi. Kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan sebagai panduan kepada para pendidik untuk terus bersikap produktif dan kreatif dalam melaksanakan aktiviti pendidikan, tidak kira melalui bidang co-curriculum maupun kurikulum. Pada hakikatnya, pendidikan bermula daripada ibu bapa di rumah. Tetapi pada zaman kini, kita lebih melihat guru iaitu pendidik sebagai pendidik primer kita, memandangkan masa murid-murid di sekolah lebih banyak berbanding di rumah. Oleh itu, dengan mempunyai dasar falsafah pendidikan kebangsaan di negara Malaysia ini, kita dapat bersama-sama meningkatkan lagi mutu negara Malaysia kita. Dengan ini, saya mengakhiri forum online kita. Sekian, terima kasih.